Okey, seperti yang kita war-warkan di awal siaran tadi, kita akan mengenali seorang figura hebat yang telah pun memegang tanggungjawab amanat dan juga penghormatan sebagai Menteri Besar Kedah ke-14 pada 17 Mei 2020 yang lalu. Sepanjang beberapa bulan ini, bagaimana agaknya keadaan beliau dan siapakah sebenarnya beliau di sisi yang berbeza sedikit. Ingin mengenali beliau dengan lebih dekat lagi, barulah ada kesempatan untuk membawakan beliau di studio Malaysia hari ini. Jadi terus saja saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Haji Muhammad Sanusi Mat Noor, Menteri Besar Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ani, alhamdulillah. Terima kasih pasal panggil mai TV3 pada pagi ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini adalah antara kesempatan dan juga peluang yang cukup baik sekali lah, sebab kita nak mengenali dengan lebih dekat lagi. Kalau sebelum ini apa yang kita dapat saksikan hanyalah di media sosial, internet dan sebagainya kan. Sejak daripada 17 Mei lah sehingga ke hari ini, bagaimana gambaran secara ringkasnya boleh dikatakan hari pertama memasuki pejabat sebagai salah seorang pemimpin yang haruslah menjaga keamanan dan juga sekitarnya negeri Kedah? Silakan. Terima kasih Nim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali saya tak ada mimpi lah nak jadi menteri besar ni, tapi ini takdir qada qadar Allah Taala, kita terimalah tanggungjawab yang bagi saya sangat terlalu besar. Saya ni nak kata low profile pun, orang kampungnya lah kan, dari satu daerah yang kaya dengan kemiskinan, kata Profesor Datuk Syah Nur Ahmad, kaya dengan kemiskinan. Sangat dalam artinya. Saya dari daerah Sik, satu daerah yang kalau di Kedah ni mungkin antara yang terkebawah lah dari segi sosioekonomi, tetapi alhamdulillah orang Sik ni baik-baik. Ni lahir ramai pemimpin tapi tidak membawa imej daerah Sik tu. Jadi insya-Allah selepas ini Sik Padang Terap Penang ni akan lebih dikenali orang lah di Malaysia ni. Kedah sebuah negeri yang besar, tapi kita terletak dalam sebagai negeri pengeluar makanan, negeri pertanian. Rakyat dia ramai 2.2 juta orang. Kebanyakannya 75% adalah kaum Melayu yang dari segi strata sosialnya mungkin masih tak mencapai kelas menengah pun. Kelas menengah tak ramai di Kedah ni, semuanya kelas pekerja lah saya fikir. Kebanyakannya KDNK di antara 4 negeri utara tu, Kedah yang paling bawah, lebih bawah daripada Perlis. Jadi ini cabaran yang sangat besar lah dari segi kemakmuran yang nak dibawa di Kedah tu. Jadi saya berusaha bersungguh-sungguh dalam tempoh 280 hari ini. Hari ini hari ke 280 hari. Berusaha bersungguh-sungguh lah. Sedaya upaya saya dengan kerjasama yang erat, yang rapat dengan pegawai kerajaan yang kebetulan saya kenal sebelum saya jadi menteri besar ni, dah berkawan. Penting ya Hanim ni, bina kawan dulu, jangan cari musuh dulu. Betul. Dalam hidup ni elok kita cari kawan je lah, musuh tak payahlah. Itu yang akan membantu kita kan, memudahkan urusan di masa hadapan. Menariknya bila kita mendengarkan cerita tentang Yang Amat Berhormat, pastinya kita mengetahui yang ianya bermula daripada satu keadaan yang begitu sukar sekali. Ada dikongsikan juga dalam artikel sehinggakan penggambaran itu haruslah dilakukan berkali-kali kerana apabila bercerita tentang keadaan itu, semua orang tersentuh mendengarnya. Kalau kata nasi berlauk garam, itu pun telah pun dirasa bergaduh dengan kera, orang kata, untuk mendapatkan makanan. Maknanya tahap kesusahan itulah kan, itu yang menjadikan ingin meletakkan Kedah itu adalah tempat orang miskin untuk berteduh, orang kaya untuk berbakti. Mungkin boleh kongsikan. Kalau kita bercerita sekarang pun, sebab nak cerita tu kita kena flashback. Bila flashback tu kita akan terkenal semua perjalanan sejarah hidup kita tu. Tapi yang kata kita kena move on apa yang ada di depan. Tapi sekurang-kurangnya kita kenal background. Kita ingat dari mana kita datang, di mana kita berada sekarang, ke mana kita nak bawa orang pergi. Ini kerja pemimpin. Memang di Baling ni kehidupan orang ramai lebih kurang macam tu saja. Keluarga saya pun tidak terkecuali. Tetapi bila kita dah keluar tu, saya seboleh-bolehnya putaran kemiskinan itu tidak merangkum orang lain pula masuk ke dalam tu. Pendidikanlah yang akan mengeluarkan orang daripada itu semua. Jadi fokus besar di Kedah sekarang ni, selain daripada menjayakan projek-projek berimpak tinggi untuk mendatangkan spillover ekonomi kepada orang ramai ini, ialah
beri sebanyak mungkin peluang pendidikan. Kalau ada orang miskin tak dapat sekolah, ini benda yang patut kita semua paling sensitif. Anak-anak patut pergi sekolah dan ibu bapa patut ada keupayaan untuk menghantar anak dia menerima pendidikan. Ini basic dia. Hanya dengan pendidikan lah baru kita boleh keluar daripada orang panggil putaran ganas kemiskinan ni. Kena keluar. Dan pendidikan lah harta ataupun modal untuk kita keluar daripada skill tu. Ini fokus kerajaan sekarang lah. Saya ilhamkan tempat orang miskin berteduh dengan harapan orang kaya datanglah berbakti. Berkongsi rezeki. Ya, mengalu-alukanlah sahabat-sahabat daripada negeri-negeri lain, dari Kuala Lumpur, daripada mana, dari Kedah sendiri pun. Betul. Untuk kita berkongsi. Dan saya rasa nikmat daripada kita berkongsi, walaupun pada pandangan orang perkongsian itu akan menghilangkan harta kita, saya yakin ada nikmat lain yang Allah akan ganti dengan sedikit kehilangan tu. Kerana kita akan memberi peluang kepada lebih ramai orang merasai apa yang datang kepada kita. Saya rasa ini dalam sektor lain tak ada lah benda ini. Nikmat dan berkat tu benda-benda yang tak nampak. Banyak juga kita dapat. Ya. Kan, insya-Allah. Yalah, melihat kepada keadaan sekarang ini, pastinya kalau tanggungjawab itu takat ni kepada seorang pemimpin, tetapi di saat pandemik ini ianya berkali ganda kerana haruslah mengaturkan rakyat satu hal, ekonomi, tetapi di kala pandemik ini pastinya cukup mencabar. Setakat ini bagaimana yang boleh dikongsikan? Dalam pandemik COVID ni saya tidak hanya deal dengan keadaan semasa, saya nak deal dengan masa depan. Selepas pandemik ini berakhir, apa yang kita nak capai. Jadi sementara orang sibuk untuk berusaha mengatasi, berada dalam SOP yang menghadkan pergerakan, saya juga berusaha bersungguh-sungguh untuk cari siapa yang nak datang ke Kedah untuk melabur, untuk buat sesuatu. Sebab yang penting kita nak hidup juga selepas pandemik. Alhamdulillah Kedah pada hari ini angkanya tak tinggi. Semalam dia 15-16 kes. Sebelum tu ada 33. Kalau tinggi ni sebab kita buat swab test untuk pekerja asing. Pekerja asing ni sebab dia punya kediaman tu dah tak berapa terurus. Sekarang ni kerajaan dah menguatkuasakan Akta 466 yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Sumber Manusia. Alhamdulillah penginapannya telah diatur dengan baik. Penularan pandemik di kalangan pekerja asing sudah dapat diatasi. Kes tempatan di Kedah sangat rendah. Alhamdulillah. Orang Kedah ni dia patuh. Dia patuh SOP. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mereka dengar kata, mereka tak kerah perut. Okey. Menteri Besar Kedah ke-14. Kita melihat kepada pelbagai tampuk kepimpinan, cara dan pendekatan yang berbeza untuk memastikan kedaulatan, keamanan rakyat negeri Kedah ini. Kalau kita melihat kepada Yang Amat Berhormat membawakan prinsip tersendiri, bagaimana secara ringkasnya untuk dikongsikan? Ini adalah fokus. Ini adalah cara Yang Amat Berhormat Haji Sanusi membawakan rakyat negeri Kedah sebegini rupa. Yang pertama sekali, fokus kita mesti kepada rakyat. Yang kedua, hak negeri kita. Negeri kita. Negeri depa. Apa yang patut negeri kita dapat, kita kena fight. Berjuang bersungguh-sungguh sedaya upaya. Jangan duk fikir nak sedap, nak tidur lena, nak makan, nak duduk tempat elok, nak duduk lah aircon. Benda-benda ni sudah berlalu, sudah patut diketepikan. Fokus kerajaan negeri sekarang ialah bertungkus lumus, bersungguh-sungguh, berlumba-lumba. Kita ada kerja yang banyak dengan masa yang sangat terhad. Jadi kerja yang terlalu banyak ni kita nak slot in dalam masa terhad ni, kita kena menggandakan usaha kita. Jadi kalau saya cakap benda-benda tu, saya serius. Kalau ada time kita bergurau lah. Tapi kalau saya fight, I'm the fighter. Kita akan fight sampai saya menang lah. Saya tak akan fight untuk saya kalah. Saya pastikan saya akan menang. Hak Kedah ialah hak Kedah. InsyaAllah. Itu dia semangat seorang pemimpin yang bila kita dengar, ialah sebab Yang Amat Berhormat sendiri pernah berada dalam keadaan itu sehingga boleh keluar daripada keadaan yang sebegitu rupa sehingga berada di sekarang ini. Keadaan yang sekarang ini adalah keadaan yang pastinya mencabar untuk setiap pihak. Tapi kalau melihat kepada 5-6 tahun atau 10 tahun akan datang, apa yang diinginkan untuk negeri Kedah melihat kepada pembangunan dan mungkin dah analisis setiap kekurangan yang ada sekarang ini. Kita akan capai negeri yang berada setara dengan negeri-negeri di Makelang ini dalam tempoh 10 atau 20 tahun lagi. Fokus kita untuk membawa
Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua ni melalui beberapa pendekatan yang kita sedang ambil sekarang ni. Kita tengok perancangan yang lama tu, ada projek-projek berimpak tinggi yang boleh menjana pendapatan baru kepada kerajaan Kedah. Kita teruskan, kita tak ada dendam politik nak stop projek orang, tak ada. Benda-benda ini tak patut diamalkan oleh mana-mana rejim pun. Kalau benda baik patut diteruskan. Janganlah bagi manfaat, ya, jangan diambil kira sangat perbezaan parti politik itu, kerana yang merugikan sumber. Kita dah habis banyak sumber untuk sampai ke tahap itu. Kerajaan berikutnya patut teruskan kalau itu dapati mendatangkan kebaikan. Ini yang sedang kita buat. Sekarang ni kita dah 2 minggu lepas kita dah beri kelulusan kepada syarikat untuk membina KXP, lapangan terbang di Kulim. Satu projek yang GDP-nya akan mencecah 18 bilion. 2 minggu lepas juga kita beri kelulusan kepada satu company pelabur dari Widat Group akan membangunkan satu projek baru di Langkawi. Dalam tempoh 20 tahun dia akan membawa GDP nilai peleburan 40 bilion. Jadi semua projek berimpak tinggi ini kita beri ruang. Dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan aspek-aspek pembinaan rohani, pembinaan insan di Kedah. Aspek pendidikan, kita nak jadikan kampus UNISYAM, universiti yang dimiliki oleh kerajaan negeri, sebagai katalis untuk melaksanakan proses pendidikan yang murah untuk orang Kedah. Jadi tak payah pergi jauh-jauh, tak payah spend duit banyak-banyak, boleh dapat pendidikan. Dengan pendidikan inilah kita nak proses kebangkitan semula Kedah. Di Kedah pada tahun ini mungkin akan ambil masa 20-30 tahun. Bukan masa kita lah. Yelah, mungkin masa akan datang insya-Allah apa yang kita mulakan ni akan berakhir dengan kerjaan cemerlang gemilang lah. Kedah ni satu masa adalah kuasa besar di Asia Tenggara. Begitu sekali. Ada yang kita boleh kongsikan ni, satu slogan yang sebagai prinsip dasarnya dikongsikan juga adalah Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Dan di situ ada beberapa prinsip yang ingin diketengahkan, pastinya bagi manfaat kepada setiapnya, terutama sekali masyarakat negeri Kedah. Ada 6 teras ni dalam Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Dia punya kata dasarnya ialah sejahtera. Kedah Sejahtera. Sejahtera ni daripada perkataan salam. Salam dari perkataan Islam. Ada 6 teras. Yang pertama adil, yang kedua kebersamaan, yang kedua kemakmuran. Ada 6 semualah, yang saya nak sebut 3 tu dululah. InsyaAllah dengan 6 teras ini kita akan capai Kedah Sejahtera. Nikmatnya kita akan agihkan secara saksama kepada seluruh rakyat negeri Kedah, tidak mengira latar belakang, bangsa, kaum, keturunan. InsyaAllah Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua ni akan dapat dicapai dalam tempoh beberapa tahun ni. InsyaAllah. Satu pendekatan yang pastinya padat dengan membantu setiap golongan, tidak ada yang tertinggal. Itu yang pastinya. Bagaimana dengan keadaan rakyat sendiri sekarang inilah, kalau kita mengambil kelompok yang hanya negeri Kedah ini memberikan respon yang baik setakat ini kan. Pastinya beberapa bulan ini kita dapat melihat respon-respon dan juga reaksi mereka melihat kepada tampuk kepimpinan yang baru ini. Alhamdulillah, Nim, saya terbuka untuk menerima apa saja aduan, rungutan orang ramai. Mereka boleh mai jumpa saya bila-bila, boleh WhatsApp, boleh tulis di Facebook. Saya baca semua tu. Saya ambil respon orang ramai ni secara direct. Kadang-kadang saya yang bagi kepada exco saya, ada masalah di sini, tolong pergi tengok. Jadi saya rasa rakyat Kedah sekarang ni dia sudah ada kerajaan yang memimpin dia, dan dia ada tempat untuk dia mengadu. Saya rasa walaupun kita tak selesai 100% masalah dihadapi, at least kita buka ruang untuk dia menyampaikan, meluahkan apa yang jadi masalah dia. Saya rasa ini pun satu permulaan yang baiklah untuk bergerak ke depan. InsyaAllah kerjaan di bawah kepimpinan saya ni dengan nasihat dan pedoman yang sentiasa diberikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan Royal Family kepada saya, insya-Allah saya akan dapat membawa Kedah ke era yang baru. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan pastinya. Ini bukannya hanyalah posisi sahaja, bukannya position, jawatan, tetapi ia melibatkan tanggungjawab, amanat sebagai seorang pemimpin dan juga penghormatan sebagai Menteri Besar Kedah. Apakah harapan yang diinginkan dan mengharapkan kita semua sebagai rakyat, termasuklah rakyat negeri Kedah khususnya, untuk memberikan, menyokong antara satu sama lain? Silakan.
Kita ada plan 2030, Kedah 2030, Kedah sejahtera yang berdaya huni. Mana orang boleh duduk di Kedah, tak perlu pindah, tak perlu anak-anak kita tidak perlu berjauhan daripada keluarga, tak perlu tinggal mak bapak pergi ke negeri-negeri lain cari rezeki. Kita nak rakyat Kedah duduk di Kedah, bekerja di Kedah, cari rezeki di Kedah, rapat dengan mak ayah dia, jaga anak-anak dia. Semua ni akan kita capai. Kita target 2030, kita akan capai Kedah sejahtera dan berdaya huni ini dengan kerja keras kita lah. Saya yakin tim yang saya ada sekarang ni faham bahawa kita ada tanggungjawab yang besar. Kita tak ada masa untuk buang masa lepak-lepak. Kita tak ada masa tu. Kita kena berkorban selalu. Pemimpin ni dia kena sedia berkorban. Betul? Bukan pemimpin ni untuk ambil nikmat, bukan. Pemimpin lah kena siapa sekali. Kena lebih derita daripada orang ramai. Kalau kita faham konsep yang Islam bawa, semua ni akan disoal, akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Saya rasa takut juga lah berada di posisi ini. Tapi ini cabaran, amanah yang dipikulkan. Kita buatlah yang terbaik. Allah tahu sekat mana kita larat. InsyaAllah. Kami juga di sini mendoakan yang terbaik, khususnya buat Yang Amat Berhormat Tuan Haji Sanusi dan juga pastinya rakyat negeri Kedah yang akan menjalani fasa selepas ini. InsyaAllah kita doakan segala perancangannya juga mencapai satu kejayaan, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Yang Amat Berhormat kerana bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Perkongsian yang cukup banyak sekali. Terima kasih. Jaga diri baik-baik. InsyaAllah sampaikan salam kami semua kepada rakyat negeri Kedah. InsyaAllah. Itu dia Yang Amat Berhormat Haji Muhammad Sanusi Maknur, Menteri Besar Kedah ke-14. Pastinya ini yang kita harapkan, seorang figura sebagai seorang pemimpin bukan sahaja amanat dan juga tanggungjawab, begitu juga penghormatan, tetapi ini merupakan satu kerjasama yang diperlukan oleh setiap pihak, masyarakat, tim Yang Berhormat sendiri dan pastinya seluruh masyarakat untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat negeri Kedah.